Ini saya Muhammad Farhan bin Uthman. Saya akan membentangkan objektif. Objektif pertama, dapat mengetahui isi perlembagaan Malaysia mengenai 5 perkara yang tidak boleh dipertikaikan oleh ahli parlimen. Yang kedua, diberi pendedahan mengenai kuasa di Pertuan Agong dalam perlembagaan. Yang ketiga, dapat mengetahui sejarah-sejarah penting dalam Malaysia mengenai perlembagaan. Seterusnya, saya akan membentangkan sejarah perlembagaan Malaysia. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan Ismat yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan legasi daripada Persekutuan Malaya yang mengandungi 4 wakil pemerintah, iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri-menteri lain dan juga Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya dan penasihat-penasihatnya. 5 perkara dalam perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipertikaikan dibincangkan secara terbuka. 5 perkara tersebut adalah yang tidak boleh diubah oleh 22 kerusi ahli parlimen Dewan Rakyat dan oleh mana-mana ahli politik sekalipun yang membentuk kerajaan kecuali mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu. Had kuasanya di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu hanya untuk perkara-perkara perundangan legislatif, bukannya perkara penting dalam perlembagaan. Artikel 159 Seksyen 5 Perlembagaan Persekutuan menyebut suatu undang-undang yang membuat suatu pindaan kepada fasa 4 perkara 10. Apapun undang-undang yang diluluskan di bawahnya peruntukan bahagian 3 kesemuanya ialah kepada fasa ini tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang perkara tersebut yang pertama adalah Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dalam Perlembagaan Malaysia, pasal ketiga Seksyen 1 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, dan pada pasal ke-11 Seksyen 4 memberikan kebebasan beragama kepada semua agama di Malaysia. Kedua ialah pendidikan sebagai agama Islam menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia, dan pelajaran agama Islam wajib diajar di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran yang wajib. Institusi kehakiman terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah Mahkamah Sivil. Hukum umum dan hukum keadilan terdiri daripada Mahkamah Tinggi, Seksyen dan Rayuan. Mahkamah Syariah ialah berdasarkan hukum Islam dan fokus pada perkara-perkara berkaitan dengan hukum kehidupan dalam kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan amalan keagamaan. Lebih daripada 60% populasi Malaysia adalah Muslim yang mengamalkan keagamaan Islam di Malaysia diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan seharian termasuk dalam adat, tradisi dan perayaan. Dalam tajuk Keratan Akhbar tersebut ialah sambutan perayaan bukti sikap toleransi yang itu menunjukkan kebebasan agama Malaysia masih lagi terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Husin. Nombor metrik saya ialah 33 DPC 21F1047. Saya akan menerangkan tentang hak-hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Yang pertama adalah agama Islam. Perlembagaan Malaysia menetapkan Islam sebagai agama rasmi negara. Raja-Raja Melayu memainkan peranan penting dalam pengekalan dan penyiaran agama Islam di Malaysia. Yang kedua adalah pertahanan dan keselamatan. Raja-Raja Melayu mempunyai peranan simbolik dan pertahanan dan keselamatan negara. Mereka memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua tertinggi Angkatan Tentera Malaysia.
Dan yang ketiga adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Artikel 181 Perlembagaan menyatakan bahawa hak, kedudukan dan keistimewaan Raja-Raja Melayu tidak boleh dipersoalkan atau diperkecilkan oleh mana-mana undang-undang persekutuan. Ini memberikan perlindungan undang-undang terhadap hak-hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Yang keempat adalah perlembagaan negeri. Selain daripada perlembagaan persekutuan, setiap negeri di Malaysia juga mempunyai perlembagaan negeri sendiri yang memberikan hak istimewa kepada raja negeri tersebut. Hak-hak ini mungkin termasuk pemilihan raja negeri dan pelantikan jawatan-jawatan penting di peringkat negeri. Dan yang terakhir adalah kebudayaan Melayu. Artikel 160 dan jadual ke-9 perlembagaan menetapkan bahawa orang Melayu termasuklah seseorang yang mengadakan adat istiadat Melayu dan menuturkan bahasa Melayu. Ini menegaskan keistimewaan budaya Melayu dan menegaskan hubungan erat antara raja dengan budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Zakaria. Nombor metrik saya adalah 33 DPC 21F 1032. Saya dari kelas DPC 5A. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kawan saya, iaitu hak istimewa orang Melayu. Hak istimewa orang Melayu yang pertama adalah kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diberikan kedudukan istimewa sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam artikel 152 Perlembagaan. Penggunaan bahasa Melayu adalah wajib dalam sistem pendidikan negara dan merupakan bahasa pengantar di peringkat pentadbiran awam. Hak istimewa orang Melayu yang kedua adalah hak keistimewaan agama Islam. Agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi Malaysia dan Raja-Raja Melayu memainkan peranan penting dalam perlindungan dan penyiaran agama Islam. Ini juga mencerminkan hak istimewa bagi orang Melayu yang secara majoriti menganut agama Islam. Hak istimewa orang Melayu yang ketiga adalah ketuanan Melayu. Prinsip ketuanan Melayu atau ketuanan Melayu diiktiraf sebagai satu dasar yang penting dalam memelihara hak dan kedudukan istimewa orang Melayu di Malaysia. Dasar ini tidak bermakna diskriminasi terhadap kumpulan etnik lain, tetapi bertujuan untuk mengekalkan keharmonian di antara pelbagai kumpulan etnik di negara ini. Hak istimewa orang Melayu yang keempat adalah kedudukan istimewa Melayu. Artikel 89 dan 90 Perlembagaan mengakui kedudukan istimewa negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaysia. Ini termasuk hak untuk mengekalkan undang-undang adat, istiadat Melayu dan sistem tanah negeri. Dan hak istimewa orang Melayu yang kelima dan terakhir adalah Bumi Putra. Konsep Bumi Putra merujuk kepada orang-orang asli dan orang Melayu di Malaysia. Dasar-dasar seperti Dasar Ekonomi Baru, DEB diperkenalkan di Malaysia. DEB diperkenalkan untuk membantras aspek kemiskinan rakyat Malaysia dan menstrukturkan semula masyarakat sehingga dapat menangani pengenalan etnik melalui fungsi ekonomi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terusnya kawan saya akan menyambung pembentangan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alif Fahim bin Ahmad Zaidah. Nombor matriks 33 DPC 21F1009. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu di Malaysia diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa rasmi negara. Pengiktirafan ini terdapat dalam Perlembagaan Malaysia dan turut memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti kebangsaan Malaysia. Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama ialah Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, media dan komunikasi. Yang kelima, kejiranan serumpun. Dan yang keenam, penggalakan kesenian dan kebudayaan. Perlembagaan Malaysia. Artikel 152 Perlembagaan Malaysia menetapkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ia juga menetapkan bahawa undang-undang persekutuan boleh mengukuhkan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bersamaan dengan bahasa Melayu dengan kegunaan rasmi, tetapi memberikan tempoh peralihan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu.
Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu memegang kedudukan penting dalam konteks identiti kebangsaan Malaysia. Ia digunakan dalam pelbagai sektor termasuk pentadbiran awam, pendidikan, media dan perundangan. Yang ketiga, pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah wajib. Ini merangkumi peringkat sekolah, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebolehan rakyat Malaysia untuk berkomunikasi dengan efektif dalam bahasa kebangsaan. Yang keempat, media dan komunikasi. Soalan kelima, perkara pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat adalah tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah untuk menangani situasi darurat nasional yang memerlukan langkah-langkah serta-merta dan luas. Di bawah Perlembagaan Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira ketika pengisytiharan darurat. Berikut adalah dua perkara yang biasanya melibatkan pengisytiharan darurat. Yang pertama, ancaman serius kepada keamanan. Pengisytiharan darurat biasanya dibuat dalam menghadapi ancaman serius terhadap keamanan negara. Ancaman tersebut boleh merangkumi pemberontakan bersenjata, keadaan yang membahayakan kedaulatan negara atau situasi luar lain yang mengancam kestabilan nasional. Yang kedua, ancaman kepada kestabilan ekonomi. Selain daripada ancaman kepada keamanan, pengisytiharan darurat juga mungkin dilakukan jika terdapat ancaman serius terhadap kestabilan ekonomi negara. Situasi ekonomi yang kritikal seperti krisis kewangan atau kegawatan ekonomi mungkin memerlukan tindakan yang segera dilaksanakan melalui darurat untuk mengatasi masalah tersebut. Pengisytiharan darurat memberikan kuasa tambahan kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi krisis. Walau bagaimanapun, ia juga memerlukan keseimbangan yang cermat untuk memastikan bahawa hak dan kebebasan individu dihormati dan penggunanya seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tersebut adalah keratan akhbar menunjukkan pengisytiharan darurat pada 1948 hingga 1960. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.